Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib bin Hasidi dan nombor matrik saya 10 DEP 21F1046. Kami daripada kelas DEP 2A. Kami akan membentangkan tentang tajuk pantang larang masyarakat di Malaysia. Yang pertama, pengenalan pantang larang, dan yang kedua, jenis pantang larang. Yang ketiga, kebaikan mengamalkan pantang larang, dan yang keempat, langkah mengekalkan adat pantang larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Habib bin Hasidi dan nombor matrik saya 10 DEP 21F1046. Saya daripada kelas DEP 2A. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amirul Azim bin Muhammad Yahya. Nombor pendaftaran 10 DEP 21F1028. Saya dari kelas DEP 2A. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Haris Haikal bin Abdul Malik. Nombor matrik saya 10 DEP 21F1032. Saya dari kelas DEP 2A. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Nyo Muhammad Faris Farhan. Nombor pendaftaran 10 DEP 21F1026. Saya akan menerangkan tentang cara mengekalkan adat resam dan pantang larang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Fatia binti Abdul Syukur. Nombor matrik saya 10 DEP 21F1034. Saya dari kelas DEP 2A. Pantang larang adalah larangan yang keras terhadap sesuatu tindakan berdasarkan kepercayaan bahawa tindakan sedemikian terlalu suci atau terlalu terkutuk untuk dilakukan oleh orang biasa dengan ugutan hukuman oleh kuasa gaib. Masyarakat Cina mempunyai pantang larang unik yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling. Di bawah adalah contoh pantang larang yang diamalkan dalam masyarakat Cina di Malaysia. Yang pertama adalah pantang larang semasa perkahwinan. Sebenarnya, upacara perkahwinan adalah sangat penting bagi masyarakat Cina dan mereka akan menjaga pantang larang dengan baik bagi memastikan rumah tangga yang dibina akan kekal sehingga akhir hayat dan tidak dilanda musibah. Di antara pantang larang yang penting semasa perkahwinan ialah: pertama, tetamu tidak boleh memakai baju berwarna hitam atau gelap semasa menghadiri perkahwinan. Kedua, pasangan pengantin hendaklah memberikan teh kepada ahli keluarga yang lebih tua sebagai tanda pengenalan antara satu sama lain. Ketiga, tetamu yang kematian ahli keluarga tidak boleh memberi ampau kepada pasangan pengantin. Keempat, tarikh perkahwinan tidak boleh dilangsungkan pada bulan perayaan hantu atau Jin Ming. Kelima, pasangan pengantin dari nama keluarga yang sama tidak digalakkan. Seterusnya, pantang larang sebelum kelahiran. Pertama, wanita yang mengandung dilarang melakukan kerja-kerja yang berat seperti memaku kerana bimbang anak yang dikandung akan menjadi cacat kerana terkejut. Seterusnya, wanita yang mengandung hendaklah menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan dilarang sama sekali memukul binatang kerana risau anak yang dikandung akan terkena balik. Seterusnya, pemakanan. Wanita yang sedang mengandung dilarang makan makanan yang tajam dengan kerap seperti nenas, mangga kerana akan menyebabkan anak yang dikandung menjadi besar dan menyukarkan proses kelahiran nanti. Akhir sekali, pantang larang semasa perayaan. Pertama, rumah perlu dibersihkan beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina. Kedua, dilarang menyapu lantai pada hari pertama Tahun Baru Cina. Ketiga, dilarang mengeluarkan kata-kata kesat dan kasar kerana ia merosakkan keharmonian sepanjang tahun. Keempat, dilarang memecahkan alatan tembikar dan gelas. Ia membuatkan rezeki menjadi tidak stabil. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah beranan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Sekian, terima kasih daripada saya. Ada masa kita jumpa lagi. Bye-bye. Saya akan membentangkan tentang adat kelahiran dalam masyarakat Cina. Terdapat pelbagai adat kelahiran dalam masyarakat Cina. Contohnya yang pertama adalah sewaktu mengandung. Sewaktu mengandung, dalam masyarakat Cina, ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan bukannya suaminya. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Ini kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Anak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat sementara waktu sahaja
dan apabila berkahwin, mereka dianggap menjadi milik keluarga suaminya. Yang kedua ialah sebelum kelahiran. Contohnya, dilarang memaku. Wanita Cina yang mengandung dilarang daripada melakukan kerja-kerja berat seperti memaku kerana bimbang anak yang dikandung akan menjadi cacat kerana terkejut. Dan contoh yang kedua ialah menjaga tingkah laku. Wanita Cina yang mengandung hendaklah menjaga tingkah laku seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang kesat dan dilarang sama sekali memukul binatang kerana risau anak yang dikandung akan terkena badi. Hindari masalah wanita yang mengandung, dielakkan daripada memikirkan masalah yang berlaku, tidak kira masalah keluarga atau suami kerana risau anak yang dikandung akan terganggu dengan permasalahan tersebut. Adat kelahiran yang ketiga ialah selepas kelahiran. Selepas kelahiran, wanita yang telah bersalin hendaklah berpantang selama 40 hari. Selain itu, mereka hendaklah memakai pakaian dan stokin yang tebal kerana bimbang akan masuk angin. Di samping itu, mereka juga dielakkan daripada mandi dan membasuh rambut dengan menggunakan air sejuk kerana risau akan masuk angin. Seterusnya ialah mereka juga dilarang daripada melakukan kerja-kerja yang berat kerana takut rahim akan menjadi kendur. Kebaikan mengamalkan pantang larang. Yang pertama, untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan atau kematian. Wanita-wanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat dalam setiap tindak tanduk dan kegiatan seharian mereka. Yang kedua, ialah dapat mengekalkan adat yang telah diamalkan. Maksudnya, adat resam dan pantang larang telah diamalkan oleh nenek moyang dari dahulu, tetap diamalkan walaupun zaman semakin moden, seperti membersihkan rumah sebelum perayaan. Sebelum masuk tahun baru, kita buang segala barang lama, tua, bukan sahaja fizikal tetapi dari segi fikiran, fikiran dan pengalaman lama yang tidak baik. Sakit hati, membawa tuah kurang baik akan dibuang dalam hari itu. Pantang larang juga dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri seseorang. Hal ini kerana setiap pantang larang mempunyai kebaikan tersendiri. Jadi, sekiranya diamalkan, secara tidak langsung nilai murni ini dapat diwujudkan dalam diri seseorang dan dapat faedah dari mengamalkan pantang larang tersebut. Hal yang demikian juga dapat menyedarkan generasi masa kini akan pentingnya nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian melalui pengamalan adat resam dan pantang larang. Cara untuk mengekalkan aktiviti adat resam dan pantang larang adalah dengan mengadakan aktiviti kebudayaan. Sebagai contoh, Kementerian Penerangan, Kementerian Komunikasi dan Kebudayaan perlu mengadakan atau menganjurkan lebih banyak aktiviti kebudayaan di peringkat daerah, negeri maupun kebangsaan kepada rakyat Malaysia untuk mendedahkan kepada rakyat Malaysia tentang keunikan budaya yang terdapat di Malaysia, sebagai contoh pesta kebudayaan atau pesta kesenian. Secara tidak langsung juga, orang luar dapat mengenali budaya yang terdapat di Malaysia ini. Cara kedua untuk mengekalkan adat resam dan pantang larang adalah dengan menggalakkan orang ramai mempelajari adat resam dan pantang larang budaya lain. Sebagai contoh, menyatakan kebaikan adat resam atau pantang larang sesuatu kaum. Hal ini dapat menarik lebih ramai orang untuk berusaha dalam mengekalkan amalan tersebut. Cara yang ketiga ialah dengan mewujudkan kelab dan persatuan. Hal ini dapat memupuk pelajar untuk mengamalkan adat resam dan pantang larang. Dengan cara ini, amalan turun-temurun nenek moyang kita takkan dilupakan walaupun zaman semakin moden dan maju.